إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه dalam kitab Sahih Imam Bukhari hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, dia berkata kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yawman hatta yukhbirana bilailatul qadr. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah dia, datang kepada kami nak bagi tahu kami bilakah malam Lailatul Qadr. Famarra alaihi salatu wassalam bi rajulani yatakhasaman atau marra bi rajulaini yatalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan nak pergi ke masjid, dan baginda alaihi salatu wassalam telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bilakah malam Lailatul Qadr. Rasulullah telah diwahyu, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dekat dua orang sahabat yang yatalahayan atau yatalahan. Rasulullah lalu dekat dua orang berkelahi, bertengkar. Ada dua orang sahabat bergaduh. Rasulullah kata kat sahabat bila baginda sampai kat masjid, qal ataitu li ukhbirakum bi lailatul qadr. Aku datang kepada kamu nak bagi tahu kamu bila malam Lailatul Qadr. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak bagi detail malam Lailatul Qadr bila. Malam 23 ke, malam 21 ke, malam 27. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila lalu dekat dua orang yang yatalahayan, bila ada dua orang sahabat bergaduh, qal fa unsituha atau farufi'at. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilupakan, dilupakan. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa bila malam Lailatul Qadr secara spesifik. Kerana ada dua orang berkelahi, gaduh, bertengkar, tengok bahaya. Tapi bila tengok syarah ulama hadis seperti Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah qala ra'a rajulaini yatalahayani wa yatanaza'an fil masjid atau qurb al masjid. Dua sahabat ini yang berkelahi dekat masjid. Yani sebenarnya antara perkara yang dilarang bila kita mendirikan malam ataupun kita i'tikaf di masjid, antara perkara yang kita wajib jauhkan berkelahi di dalam masjid. Suara tinggi. Dan ada ulama kata kerana mereka telah meninggikan suara mereka depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana ada larangan
Ya ayyuhalladzina amanu, dalam surah Al-Hujurat, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang beriman, jangan kamu meninggikan suara kamu atas suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggikan suara. Jangan bergaduh sampai suara kamu tinggi daripada suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala telah angkat detail bilakah malam Lailatul Qadr. Qal farufi'at. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ingat bila. Kerana ada dua orang sahabat berkelahi, bergaduh. Wala'alla dhalika khairun lakum, wala'alla an yakuna fi dhalika khairan lakum. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata mungkin ada satu kelebihan di mana ada faedah dan hikmah di sebalik Allah Subhanahu wa taala angkat rahsia ataupun detail bilakah malam Lailatul Qadr. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Faltamisuha fi at-tasi'ati wal khamisati wal thalithah." Maka carilah malam Lailatul Qadr pada 29 ataupun 27 ataupun fi at-tasi'ati wal khamisati wal thalithah. Fi at-tasi'ati was sabi'ati wal khamisah. 29 cari malam Lailatul Qadr pada 29 malam 29 ataupun malam 27 ataupun malam 25. Dan Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis rawah al-Bukhari qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil 'ashr al-awakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 malam terakhir. Nah, jadi insya-Allah ada orang kata, "Ustaz, mungkin raya kita akan menyambut hari raya pada hari Isnin, Selasa. Jadi Ahad malam Isnin adalah malam 29. Kita akan puasa 29 hari." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih qal asy-syahru 29. Naam. Nah, sepatutnya tahun ini 30. Nah, ada hadis sahih rawah Imam Bukhari wa Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu ummatun ummiyatun la nahsub, walakinna asy-syahra hakadha wa hakadha wa hakadha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, kita umat yang tak pandai nak kira. Kita umat buta huruf. Tapi bulan Ramadan gini dah. Hakadha 10. Wa hakadha 10 wa hakadha. Yani 9. Berapa hari? 29. Fa in ghumma alaikum, tapi bila kamu tak dapat nak tengok anak bulan, sepatutnya kita kena tengok anak bulan. Sepatutnya kita umat yang banyak bergantung kepada bulan. Fa in ghumma alaikum faqdiru lah. Kalau kamu tak nampak anak bulan, sepatutnya kita puasa 30 hari. Nah, Sepatutnya kita tidak akan menyambut hari raya selagi tak nampak anak bulan, kecuali dalam satu keadaan ghummah yakni cuaca tak tahu. Anak murid suka sangat main botol, apa tak tahu, tak letak botol tepi dia tak elok juga. Air ni bila demo dok main dengan botol, dok penyek botol plastik ni, dia akan tubik bahan tak elok atas air. Jangan penyek. Wallahu a'lam. Saya pernah dengar. Minta maaf. Fa in ghumma alaikum yakni kalau cuaca penuh dengan awan, cuaca di langit dilindungi dengan
al-ghamam, gumpalan awan, faqdiru lah. Ma makna iqdiru? Yani sumu 30 yawman. Kalau kita tak nampak langsung anak bulan, sepatutnya kita puasa 30 hari. Ingat tak hadis Quraib? Ingat Quraib yang diutuskan oleh seorang wanita ke bumi Syam? Ingat tak hadis sahih Muslim? Tak ingat? Baru juga, baru 2 minggu lepas saya cerita. Siapa ingat? Quraib telah diutuskan oleh seorang wanita ke bumi Syam. Dia kata, aku telah sampai ke bumi Syam, فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان. Masuk bulan Ramadan, fara'a an-nasul hilal. Umat Islam di bumi Syam telah melihat anak bulan. Fasamu wa sama Muawiyah wa sumtu ma'an nas. Maka umat Islam di bumi Syam, bila mereka telah melihat anak bulan, maka umat Islam di bumi Syam di zaman pemerintahan Muawiyah radhiyallahu anhu wa ardhah. Muawiyah radhiyallahu anhu bila diberitahu masyarakat umat Islam di bumi Syam melihat anak bulan, maka Muawiyah terus isytihar puasa dan umat Islam di bumi Syam puasa. Kata Quraib, fara'aina al-hilal lailat al-jum'ah. Kami di bumi Syam, yakni Jordan, Syria, Palestin, Lebanon, kami melihat anak bulan Khamis malam Jumaat. Mereka puasa bila? Jumaat. Quraib selesai urusan di bumi Syam, balik. Dia dah puasa habis 29 hari. Bila balik ke Madinah, falamma raja'tu ila al-Madinah laqaitu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Bila aku patah balik ke Madinah, aku bertemu dengan Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Faqala, mata sumtum? Abdullah Ibn Abbas tanya Quraib, bila kamu puasa? Qala qad ra'ayna al-hilal lailat al-jum'ah. Kami di bumi Syam, kami semua telah melihat anak bulan Khamis malam Jumaat. Fasama an-nas wa sama Muawiyah. Kami semua puasa dan kami dah habis puasa 29 hari sebab kami dah tengok anak bulan. Kata Abdullah bin Abbas, amma nahnu fara'ayna al-hilal lailat as-sabt. Abdullah ibn Abbas dan penduduk kota Madinah, mereka telah melihat anak bulan pada Jumaat malam Sabtu. Maka mereka telah puasa lewat sikit. Kemudian kata Quraib kata kepada Abdullah bin Abbas, dah kamu tak cukup ke? Qala la, sanutimmu siyamana hatta nara al-hilal fa idza ghumma alaina nasumu 30. Kata Abdullah bin Abbas, kami tak akan menyambut raya, tak akan menamatkan puasa kami sampai melihat bulan, anak bulan. Tapi kami tak melihat anak bulan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita puasa 30 hari kerana kami tidak melihat anak bulan. Tengok bagaimana sahabat mematuhi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok, kita ni kalau tak ikut sahabat, nak ikut siapa? Nak ikut siapa? Sedangkan sahabat ni Allah Subhanahu wa taala kata, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidin fiha dhalika al-fawz al-'azim. Mereka ni dah dapat syurga. Sahabat telah dijanjikan syurga sebelum mereka wafat. Tapi kita ni wallahu alam, tak tahulah teman-teman. Kita ni ikut siapa tak tahu. Ada orang kata taat ulul amri masuk syurga. Berat ni. Betul ke ulul amri masuk syurga ke? Wa qalu rabbana, ada satu kisah menarik, ya Allah. Ada seorang ulama salaf. Ulama salaf ni selalu bagi khutbah yang tidak disedapi. Ada satu ulama, tapi tak ingat nama dia. Selalu khutbah dia menyakiti hati pemerintah. Tapi khalifah ni baik. Khalifah ni sentiasa dengar khutbah yang tidak sedap didengar. Khalifah ni biasa pemerintah, dia nak dengar ceramah apa? Nak kena puji dia. Mau puji, maka pitih banyak masuk. Betul tak? Pemerintah ni tak suka awak tegur dia sebab dia ada jawatan.
I am the boss. Who are you? Awak ni siapa nak lawan aku? Tapi Syekh ni rahimahullah, seperti Al-Izz, tapi bukan Al-Izz Ibn Abdul Salam, bukan. Walaupun Al-Izz Ibn Abdul Salam rahimahullah antara ulama yang dipanggil Sultanul Ulama. Al-Izz Ibn Abdul Salam rahimahullah, bila khalifah tak ikut dia, dia letak jawatan. Pernah berlaku di bumi Syam. Bila naik seorang khalifah yang baru di bumi Syam, dia tahu rumah pelacur tempat jual arak. Dia kata, apa ni? Awak kata Khalifatul Muslimin, Imamul Muslimin, tapi pelacur ada, rumah pelacur banyak, tempat jual arak macam mana? Dia kata, ini kewarisan legasi ayah aku tak ada kaitan. Dia kata, okeylah, kalau macam ni aku nak letak jawatan sebagai mufti. Dia angkat barang dia bergerak keluar pada bumi Syam. Maka khalifah pergi minta maaf dan minta dengan Al-Izz Abdul Salam supaya patah balik, kami mohon maaf, jangan letak jawatan. Kenapa ilmu dulu ulama ada martabat tinggi? Sebab mereka jaga agama. Ulama dulu jaga agama, tapi sekarang ni ulama kita bukan jaga agama. Ulama kita menjaga jawatan. Dia takut jadi mufti kena lucut, takut jawatan dia kena buang, takut dia ni kena minta maaf. Jangan marah tuan-tuan Tapi itulah hakikat. Jadi Syekh ni bukan Al-Izz Ibn Abdul Salam, tapi ulama lain sebelum dia abad kedua, abad ketiga. Syekh ni, imam dia kata, awak selalu bagi khutbah yang aku tak puas hati. Awak jangan baca ayat yang jangan baca ayat panjang, baca ayat pendek je dalam solat. Dia kata baik. Maka dia sembahyang Isyak. Dalam solat Isyak, Syekh ni dia baca 2 ayat sahaja. Rakaat pertama dia baca dia baca 1 ayat je. Rakaat pertama surah, kejap saya tengok ayat dia. Minta maaf, ayat dia sedap, dengar dalam surah Al-Ahzab. Ayuh, dibaca ayat pertama, innallaha la'anal kafirin wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira. Allahu akbar. Dia rukuk. Kemudian rakaat kedua dia baca, yauma tuqallabu wujuhuhum fin-nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Allahu akbar. Faham tak ayat ni? Kita tak faham. Itulah masalah kita. Dia baca ayat di mana Allah Subhanahu wa taala kata yauma tuqallabu wujuhum fin-nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Orang kafir yang akan dicempak dalam api neraka, mereka kata andainya kami taat Allah dan taat Rasul. Kemudian orang ini yang dicempak dalam api neraka, mereka kata wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Ya Allah, kami mentaati ketua kami mentaati ulul amri, akhirnya ulul amri menyesatkan kami. Jadi khalifah bila dengar ayat ni, dia mari kat Syekh kata, minta maaf, aku minta maaf, lain kali ikut mu lah, nak baca apa, nak baca ayat mana, nak baca panjang, maafkan saya. Tengok tuan-tuan, jadi Allah Subhanahu wa taala kata wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Alasan mereka ahli api neraka, mereka kata kami sentiasa mentaati dan mematuhi perintah-perintah ketua kami dan tuan-tuan kami. Sadatana wa kubara'ana, akhirnya fa'adalluna as-sabila. Rupanya ketua-ketua kami menyesatkan kami dalam jalan yang salah. Jadi sebab tu saya kata, nak selamat ikut Al-Quran was sunnah wa ma alaihi sahabah was salafus salih, khususnya sahabat. Dan perbezaan paling ketara antara kita dengan ahlu bid'ah satu je, sahabat.
Sebab Syiah pun dia kata ikut Quran Sunnah. Tarikat Qadiani, tahu tak Qadianiyah? Qadiani, dia ada satu aliran di India, tapi pengikut dia ramai di Jordan dan di Syria. Mereka pun kata kami ikut Quran dan Sunnah, tapi mereka takwil. Mereka kata lepas Nabi Muhammad SAW akan ada Rasul. Tapi kita bawa ayat Quran, Allah kata ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Kita bawa ayat ini bahawasanya Nabi Muhammad SAW penutup segala nabi. Mereka kata khataman nabiyyin bukan maksudnya penutup segala nabi, tapi dia ni hanya nabi yang akan dituruti dengan nabi lain. Allahu Akbar. Jadi beza jauh dengan aliran-aliran yang sesat. Cuma ikhwani, saya nak bagi tahu, yakni wallahu alam, memang kita di akhir zaman ni kena pegang betul Al-Quran dan Sunnah. Dan saya ketika imamkan salat, saya terkesan dalam ayat-ayat yang saya baca dalam surah Al-A'raf, di mana Allah Subhanahu wa taala cerita dua kisah dua nabi yang banyak usaha dia dalam dakwah, tapi dua nabi ini sebenarnya kebanyakan nabi dituduh sebagai macam Nabi Shu'aib, Nabi Lut, sebelum itu Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi inna lanaraka fi safaha. Safi. Nabi Hud alaihi salam dituduh sebagai safi. Tahu tak apa maksudnya safi? Safi, ma makna safi? Sin fa ya ha. Ma makna safi? Kena belajar, jangan. Penting, antum ahlul Quran, antum ahlul hadis, insya-Allah. Safi yakni bodoh. Bayangkan Nabi Hud, apa kuat. Nabi Hud alaihi salam digelar sebagai safi. Allahu Akbar. Qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi inna lanaraka fi safaha wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Qaum Ad, mereka kata, wahai Nabi Hud, kami rasa engkau ni kurang cerdik, bahkan kami sangka engkau ni kadhib, penipu. Allahu Akbar. Nabi Lut AS, cuba tengok Nabi Lut. Wa lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahisha ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin. Surah Al-A'raf. Innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa bal antum qaumun mufsidun. Nabi Lut AS bagi dakwah terus. Kamu atatuna al-fahisha, kamu buat maksiat. Ma sabaqakum biha min ahad min al-alamin. Maksiat yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, yakni kaum Sadum, tidak pernah dilakukan dalam sejarah manusia. Sebab tu saya kata, kita ni, saya nak tanya, adakah kita di zaman Nabi Lut AS? Ikhwani, Naam. Sebenarnya kita di zaman lebih teruk daripada zaman Nabi Lut AS. Sebab di zaman kita, orang LGBT ataupun kita panggil apa kita panggil ni, sama jenis, gay. Tengok, ada orang katakan saya dulu, ustaz, tak sama. Sekarang ni gay tak sama dengan zaman Nabi Lut. Astaghfirullahalazim. Mu tak baca Quran ke? Nabi Allah Subhanahu wa taala menerangkan begitu detail amalan kaum Nabi Lut. Tengok, innakum latatuna ar-rijal syahwatan min dunin nisa. Kamu bersetubuh dengan lelaki dengan syahwat, sedangkan wanita kamu tak ada sebarang keinginan terhadap wanita. Tuan rahmati Allah, satu amalan yang munkar, yang fahisyah, yang hanya ada di zaman Nabi Lut dan ada di zaman kita sekarang. Ada. Kalau orang tanya saya, zaman kita ni, wallahi tuan, lebih teruk daripada zaman Nabi Lut alaihissalam. Sebab sekarang ni LGBT ataupun gay
ataupun kahwin sesama jenis, dia ada hak yang dijaga oleh kerajaan barat. British, saya dengar daripada kawan saya duduk British, di UK boleh keluarkan pasport dan sebut married to who? Married to Marcos ataupun married to David. Lelaki dengan lelaki boleh kahwin sesama jenis, dan bahkan mereka boleh dapat sertifikat, boleh dapat sijil bahawasanya perkahwinan mereka sah oleh kerajaan. Allahu Akbar. Dan ini telah berlaku di UK dan banyak negara barat. Denmark, Belanda, Belgium, dan saya dengar Sweden pun sedang bahaskan untuk, minta maaf, Sweden dah bagi hak kesamaan kepada lelaki dengan lelaki, bahkan lelaki dengan lelaki boleh hidup bersama dan boleh dapat sijil perkahwinan. Benda ni akan dipertahankan di Malaysia tak lama lagi. Cuba tengok, ada seorang, Allahu Akbar, saya tak nak sebut nama dia, seorang lelaki YouTuber ataupun banyak buat video lucah di Instagram dan TikTok, dan dia jual banyak produk. Saya rasa dia ni sepatutnya kita orang Islam boikot barang dia, jangan beli. Kerja dia cari pelakon gay ataupun pelakon transgender yang tukar jantina, dia cari. Lepas tu dia buat adegan dengan mereka. Saya tak nak sebut nama dia. Ataupun dia panggil wanita-wanita yang pakai lucah dan pakai pakaian yang tak senonoh dan tunjuk kepada orang awam, sebarkan di media sosial atas dasar nak promote barang dia. Ni sebenarnya inilah maksiat yang berlaku. Kalau kita negara Islam, sepatutnya akan ada undang-undang yang akan menyekat perbuatan mereka ini yang sangat keji, yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min duni nisa bal antum qaumun mufsidun. Apakah jawapan kaum Nabi Lut dalam surah Al-A'raf? Dalam surah Al-A'raf, wama kana jawab qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Dalam surah Al-A'raf. Dalam surah An-Naml, فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. Dalam surah An-Naml jelas dan terang jawapan kaum Nabi Lut, hamba keluarkan, halau keluarga Lut dengan anak dia kena halau. Kita tak nak orang macam ni. Sebab innahum unasun yatatahharun, mereka orang yang suci dan menyucikan masyarakat. Ya Allah, ya Allah, harap-harap negara kita tak jadi macam ni. Sebab saya rasa saya ada lagi harapan tinggi dengan Malaysia kita ni. Mereka tak akan halau keluar orang yang menyucikan masyarakat dan menyebarkan Al-Quran dan Sunnah. Tapi tak tahulah, mungkin masa akan datang orang-orang yang menentang ajaran LGBT dan transgender ataupun gay ataupun lesbian, mereka ini akan jadi satu aliran yang tidak diingini ataupun tidak lagi dijemput ataupun tidak lagi dihiraukan di negara ini. A'udzubillah. Tapi insya-Allah tajuk minta maaf, peranan kita sebagai orang yang faham Al-Quran dan tadabbur Al-Quran, peranan kita adalah menerangkan penyelewengan dan bahaya amalan-amalan maksiat yang dilakukan oleh mereka ini. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. Tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Lut dan anak dia kecuali isteri dia. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا. Allah Subhanahu wa taala menghujani kaum Nabi Lut dengan hujan yang begitu lebat, iaitu hujan batu. Dan Allah Subhanahu wa taala mustahkan mereka, mustahkan penduduk Sadum. Dia ada 5 negeri besar kawasan mereka. Sadum, Wasa'bah, Wasa'da, Wasayha atau Sawha. Semua tempat ni adalah di satu tempat yang terkenal, yang kita biasa dengar, iaitu kawasan Laut Mati di Jordan, antara Jordan dan Palestin. Tapi sekarang ni
bangsa yang dilaknat oleh Allah, bangsa Yahudi la'anahumullah, mereka menjadikan tempat ini tempat peranginan dan tempat pelancongan yang paling mewah di dunia. Situ sekarang ni semua hotel Four Seasons, hotel Oriental, Mandarin Oriental. Seperti mana berita yang saya tengok kat BBC dan sebagainya, berita yang tersebar dan sampai kat saya yang kita, mereka membina hotel bukan 5 star, 6 star di kawasan yang Allah Subhanahu wa taala telah musnahkan kerana perbuatan kaum Nabi Lut. Ya Latif. Jadi ikhwani, saya nak menyeru kepada tadabbur Al-Quran, faham Al-Quran, dan insya-Allah inilah antara amalan yang terbaik di 10 hari terakhir Ramadan. Kita nak kerjakan ibadah, insya-Allah kita nak beribadah, dan kita juga berilmu dalam beribadah. Sebab ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar hadis ni. Hadis rawahu Abu Dawud an Uqbah ibn Amir al-Juhani radhiyallahu anhu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi as-suffah. Kata Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami ketika kami dalam as-suffah. As-suffah ni adalah tetamu-tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka duduk dalam masjid. Mereka ni tak ada keluarga, tak ada makanan. Seperti di zaman kita panggil mereka orang geladangan. Orang geladangan. Nah. Faqala ayyukum yuhibbu an yaghdu ila Budhan aw al-Aqiq fayakhudha naqatayn kawmawayn zahrawayn. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada sahabat, tengok cara Rasulullah berdakwah, cara kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak tarik perhatian. Rasulullah kata ayyukum yuhibbu an yaghdu ila Budhan aw al-Aqiq. Ada satu kawasan di dekat kota Madinah, dia panggil Al-Aqiq. Kawasan ini dipanggil Al-Aqiq. Dia ni kawasan di mana orang jual unta. Unta paling comel, unta paling besar, unta gemuk. Di situlah awak nak cari unta hak paling comel, di situlah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi umpamaan. Siapa di kalangan kamu suka sangat pergi ke kawasan pasar Budhan, maka dia ambil 2 ekor unta, kaumawain. Kaumawain yani unta yang sanam. Apa kita panggil hak atas unta tu? Panggil apa atas unta? Bonggon. Biar betul. Bukan bunga atas jalan raya tu. Bunga unta. Jadi hak atas jalan tu bunga jalan raya. Kemah. Ni ulama bahasa saya ini. Saya kat dia ni. Ni orang Kelantan kau yang mana ni? Negeri. Oh, kemah ni. Mana jadi Wahabi ni? Dia belajar Quran, sunnah, belajar hadis, Wahabi terus. Tak boleh. Belajar hadis sikit, sayang sunnah Rasulullah, habis kena cok. Tapi subhanallah, sekarang ni saya tengok orang paling kuat pegang sunnah. Wallahu a'lam, wallahi ikhwani, ajaib di akhir zaman. Alhamdulillah, itulah menunjukkan sunnah Rasulullah akan naik. Negeri paling banyak penduduk dia yang suka sunnah, Johor dan Negeri Sembilan. Subhanallah. Ni tak, tapi jangan sebut. Ada tempat yang hidupkan sunnah, jangan kita sebut kat mana. Tapi anak muda di Malaysia yang paling suka sunnah, Negeri Sembilan dan Johor. Allahu Akbar. Yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ba Allah. Nak matikan sunnah, nak matikan hadis, nak gelar orang pegang sunnah Wahabi, bangkit serang orang sunnah. Allah kata wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Syiah nak hentam sunnah. Biasa ingat, orang yang suka label ahlu sunnah sebagai Wahabi adalah orang Syiah. Saya 2013 bila konflik di Syria. Syria ni kalau nak kira, dia Syria ni bumi bukan bumi sunnah, dia bumi sufi. Tapi subhanallah, Syiah menyembelih umat Islam di Syria dengan gelaran Wahabi. Orang sufi pun awak panggil Wahabi. Allahu Akbar. Sebab dia tahu Syria ni akan menjadi tempat kebangkitan umat Islam di akhir zaman.
2013 Iran gelar umat Islam di Syria Wahabi. Allahu Akbar. Sedangkan kita ni tak tahu pun gelaran Wahabi mari mana ni. Tapi oleh kerana bumi Syria adalah bumi para sahabat, Muawiyah, Abu Darda, Mu'adz ibn Jabal, Ubadah ibn Samit, Syarhabil ibn Hasnah, Yazid ibn Abi Sufyan, sahabat penuh kat sana, Bilal radhiyallahu anhu. Tapi mereka sasarkan bumi Syria, mereka kata bumi Wahabi. Sebab di situlah kebanyakan sahabat radhiyallahu anhum menyebarkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak apalah, insya-Allah Islam akan bangkit balik insya-Allah. Jadi hadis Uqbah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, ayyukum yuhibbu an yaghdu ila Budhan aw al-Aqiq fayakhudha naqatayn kawmawayn zahrawayn. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, siapa di kalangan kamu nak sangat pergi ke kawasan Budhan, maka dia dapat 2 ekor unta. Kaumawain hak bunggul besar. Zahrawain hak comel putih seleput. Maksudnya unta paling comel, paling sihat. Kalau kita sekarang ni nak ayat gapo Kalau di zaman kita umpama siapa di kalangan orang kita orang kampung nak dapat 2 ekor lembu hak capu, hak kacuk, hak besar, comel, hak harga, hak jenis mahal, hak kacuk ni kadang-kadang siapa juga 20,000 tau. 30,000. Allahu Akbar. Ya'khudh, bukan beli, ambil cara free. Bighairi ithmin billahi azza wa jal wala qat'i rahim. Boleh ambil. Siapa di kalangan kamu nak dapat 2 ekor unta comel besar, banggul tinggi, tanpa melakukan sebarang dosa, bighairi qat'i ithmin, bighairi ithmin wa bighairi qat'i rahim, tanpa menyebabkan, tanpa berlaku sebarang potong silaturahim. Maksudnya ambil cara comel, cara betul. Qalu kulluna ya Rasulullah. Sahabat kata, kami semua nak. Setiap seorang di kalangan kami dahlah orang miskin, orang ahlus suffah, orang miskin. Sahabat kata, ya Rasulullah, kami semua nak juga dapat 2 ekor unta yang besar, yang gemuk, yang bangun dia tinggi. Qala alaihi salatu wassalam, fala in yaghdu ahadakum kulla yawmin. Dengar ni best. Fala in yaghdu ahadukum kulla yawmin ila al-masjid fayata'allama ayataini min kitabillahi azza wa jal khairul lahu min naqatain. Ya Allah, faham ke tak? Tak apa, tak faham. Maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala in yaghdu ahadukum kulla yawm ila al-masjid, lebih baik setiap hari seorang di kalangan kamu pergi ke masjid belajar 2 ayat daripada Al-Quran, lebih baik daripada 2 ekor unta yang mahal, yang gemuk, yang bangun dia tinggi. 2 ayat. Besok kita kalau orang panggil, ni ada orang bui lembu hak 30,000 seekor. Oh, rasanya orang berebut gigi. Dia panggil lembu runtuh, bukan tu dia runtuh. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, lebih baik pergi kat masjid belajar 2 ayat setiap hari, lebih baik daripada 2 ekor unta dapat free tanpa sebarang kesalahan ataupun putuskan silaturahim. Wa in thalathun fa thalathun mithlu a'dadihinna min al-ibil. Kalau dia dapat belajar 3 ayat Quran setiap hari, umpama dia dapat 3 ekor unta yang comel, yang gemuk, yang banggul dia besar. Best ke tak? Bayangkan tuan, kita dapat belajar 3 ayat setiap malam, seperti kita dapat 3 ekor unta ataupun 3 ekor lembu. Betapa kita untung, betapa. Tapi ya ta'allam, baca, belajar maksud dia, memahami, kemudian beramal. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis rawahu Abu Dawud wa rawahu Tirmizi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna al-mahira fil Quran ma'al kirami safaratil bararah. Ya Allah, orang yang mahir dalam Al-Quran, orang yang pandai baca Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala akan himpunkan dia bersama para malaikat yang tulis wahyu. Ma'al kirami safaratil bararah,
Bayangkan awak ni pandai ngaji Al-Quran, ikhlas kerana Allah. Jangan ngaji Quran untuk mendapat habuan, untuk dilantik jadi qari Malaysia. Anak saya tanya, baba okey tak kalau masuk pertandingan hafal Quran? Saya kata saya cakap ke anak saya, bagus anak saya tanya tu. Dia angkat tangan dia. Baba boleh tak kalau saya hafal Quran supaya masuk pertandingan? Saya kata, wahai anak, belajarlah Al-Quran bukan untuk bertanding. Belajarlah Al-Quran bukan untuk digelar Al-Hafiz. Belajarlah Al-Quran bukan semata-mata untuk diberikan jawatan di masjid jadi Tok Imam. Tok Imam, hari ini mu sembahyang jarak, tak boleh sembahyang rapat. Baik bos. Tok Imam hafil Quran, tapi Quran akan laknat dia kerana tidak mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk merapatkan saf. Tok Imam hafal Quran, tapi sunnah Rasulullah pun tak tahu. Tok Imam duk baca Al-Quran, qul ati'u Allah wa ati'u Rasul. Katakanlah taat Allah dan Rasul, tapi dialah Tok Imam hak paling awal melawan perintah Allah dan perintah Rasul. Inilah baca Quran, tapi Quran wallahu alam tidak akan memberikan syafaat kepada dia, sebab Quran hanya dibaca ditekak, tidak meresap maksud dia dalam jiwa. Wallahu alam. Nas'al Allah Subhanahu wa taala, kita meminta Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang baca Al-Quran, memahami Al-Quran dan menghayati ayat dia dan beramal dengan Al-Quran, supaya Al-Quran memberikan syafaat kepada kita insya-Allah di akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Insya-Allah rebutkanlah peluang, baca Al-Quran, belajar Al-Quran, carilah fadilah di malam yang mungkin malam ini jadi malam Lailatul Qadr. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.